Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bertemu pada hari ini untuk majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Pada hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita dapat diberi ruang oleh Allah Subhanahu Wa Taala terus duduk dalam majlis ilmu untuk sama-sama kita melihat kepada tajuk kita, jika ayah tiada. Ini adalah satu daripada perkongsian penting pada akhir Ramadan ini. Harapnya ia adalah sebagai satu manifestasi bahawa jika tuan-tuan puan-puan yang mengikuti pada hari ini mungkin bersedih dengan kepergian Ramadan seperti mana orang-orang soleh pada zaman dahulu, tetapi lebih lagi daripada itu ialah bagaimana kita mengambil panduan daripada Al-Quran ini untuk dijadikan bekalan selepas daripada Ramadan ini, insya-Allah. Moga-moga Allah terima amal kita bersama. Pada hari ini kita bersama dengan dua orang tokoh panel kita. Yang pertama Al-Fadil Ustaz Dr. Muhammad Hafiz Mahyudin. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sudi bersama pada hari ini. Dan juga qari kita pada hari ini Al-Fadil Ustaz Amir Rahman Abbas. Selamat datang Ustaz. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Dan kita ingin bersama-sama melihat kepada ayat yang terakhir ya daripada surah Al-Mulk. Kita sudah pun bersiaran 29 episod dan hari ini adalah hari yang terakhir. Jadi mari sama-sama kita baca, tapi sebelum itu kita ingin berkongsi melihat paparan video perkongsian daripada Ustaz Hanafi. Saya bila kena kanser tu, saya dah tahu dah itu adalah saya ni hanya dapat pinjaman masa je, Allah pinjamkan. Jadi saya selalu pesan pada anak saya, in tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Itulah yang saya pesan pada anak saya. Pertama solat, yang kedua jaga Allah, jaga agama Allah, Allah akan jaga dia. Dan Allah akan mengukuhkan kedudukan dia. Baik dari sudut ekonomi, baik dari sudut sosial, baik dari sudut apa pun, Allah akan jaga dia. So, saya ada dua orang anak saya yang meninggal dunia. Allah jaga, elok dia. Anak saya meninggal dunia tu 5 bulan 5 2005. Saya tak pandai jaga anak. Tapi Allah Tuhan yang maha pemelihara. Allah dah jaga anak saya sebaik-baiknya. Setahun 4 bulan, Ramadan pemergian dia. Begitu juga dengan anak saya yang nombor 7. Allah sebaik-baik penjaga. Manusia tak pandai jaga, Allah jaga. So jaga agama Allah, bantu agama Allah, Allah akan bantu orang tu dan mengukuhkan kedudukannya. Wallahu a'lam. Banyak, tapi kenangan yang paling indah, saya ini pesakit asma dan saya dibesarkan di Setinggan. So bila saya kena asma, baik pukul 12 ke pukul 2 pagi ke, ayah saya akan naik motor hantar saya ke hospital. Sebab asma ni bertemankan mati. Nafas dia tercungap-cungap, lambat dapat oksigen, mati. Pada saya tu pengorbanan ayah saya, mengorbankan tidur malam dia yang lena kan, untuk menyelamatkan nyawa saya. Kita rasa hidup seorang ayah bukan untuk diri dia orang. Hidup seorang ayah untuk anak-anak dan keluarga dia. Itulah ayah. Saya dah jadi ayah pada 9 orang anak. Ayah ni hidup bukan untuk dia dah. Dia hidup untuk anak-anak dia, untuk besarkan anak dia. Kat tempat kerja kita kena maki, kena hamun pun kita tak ada. Kalau ikut panas baran dah lama kita berhenti kerja. Tapi untuk anak-anak, kita harunglah hidup ni sampai ke ayat-ayat kita. Penat jadi ayah. Memang orang cakap penat ibu, kan? Tapi penat juga jadi ayah. Anak tak balik rumah, susah hati. Anak keluar dengan siapa-siapa, susah hati.
So kita dah rasa apa yang ayah kita rasa. Anak bercakap kasar, terasa hati. Zaman ayah saya mungkin senang, tapi zaman sekarang menjadi seorang ayah adalah menjadi seorang pejuang dalam peperangan antara Islam dengan dunia. Begitulah perkongsian daripada Ustaz Hanafi Abdul Malik, pendakwah bebas yang mempunyai 7 orang anak dan 2 orang sudah pun ataupun 9 orang anak, ya, 7 orang yang masih lagi menemankan beliau dan 2 orang yang telah pun meninggal dunia akibat kanser, dan ini adalah satu perkara yang ingin kita sama-sama maknai pada hujung Ramadan ini, di mana apakah panduan daripada Al-Quran untuk kita sama-sama melihat kerangka ini. Kita ingin bersama dengan Ustaz Amir Rahman untuk membacakan ayat 28 hingga 30 untuk kita sama-sama menyusuri bersama dengan Dr. Hafiz sebentar nanti, insya-Allah. Silakan Ustaz Amir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 28 hingga 30. Katakanlah, wahai Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku atau memberi rahmat kepada kami, maka lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir daripada azab yang pedih? Katakanlah, dialah yang maha pemurah, kami beriman kepadanya dan kepadanya kami bertawakal, maka nanti kamu akan mengetahui siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir. Inilah 3 ayat daripada surah Al-Mulk. Di hujung-hujung surah Al-Mulk ini 6 kali berulang perkataan qul, qul, qul. Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad SAW, menyuruh kepada kita untuk menyatakan tentang perkara yang disampaikan sebentar tadi, dan kita ingin melihat kepada ayat 30 ini, apa kaitannya bagi seorang ayah yang membaca ayat ini, ayat terakhir daripada surah Al-Mulk pada Ramadan ini. Mesej, apakah pelajaran yang boleh kita dapatkan? Kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Hafiz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustaz Fadrul dan kepada qari kita Ustaz Abdul Rahman Abbas. Menjawab persoalan yang ditanya oleh moderator, apakah pengajaran kaitan ayah dengan ayat 30 ini. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau katalah kita melihat pertanyaan Allah di dalam ayat 30 ini, kita kaitkan dengan ayat pertama, ayat kedua. Apabila Allah membicarakan tentang kekuasaannya. Surah Al-Mulk adalah surah yang membicarakan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kata dia mampu untuk dia yang menciptakan kematian.
khalaqal mauta wal hayah. Di hujung-hujung ayat ini Allah mencabar orang bukan Islam, mereka yang menentang Allah. Allah kata dia boleh tarik satu nikmat kan untuk mematikan manusia. Dia tidak perlu untuk menghancurkan alam semesta ini, tetapi cukup dengan dia tarik satu nikmat, iaitu air. Itu yang dia tanya kita. Macam mana air yang ada itu semua terlepas ke bawah, diserap oleh bumi. Jadi Allah tanya siapa yang mampu untuk datangkan semula air yang mengalir. Air yang menjadi punca kepada kehidupan. Kalau kita tengok pada hari ini, tak ada air walaupun keperluan-keperluan kehidupan yang lain itu ada. Jadi hidup manusia ini maknanya dia akan jadi hora, dia akan jadi tunggang langgang apa semua, dan manusia akan mati. Walaupun ada rumah, walaupun ada kereta, walaupun ada anak isteri, kita kata, walaupun ada bangunan dan sebagainya, kekayaan duit berkepuk-kepuk di dalam bank, tapi tak ada air, manusia akan mati. Begitulah juga dalam kehidupan manusia ni. Kita sebagai manusia, kita ada banyak pilihan. Ya, Ustaz Fadrul, sidang pendengar sekalian. Kita boleh memilih untuk bersekolah di mana, untuk bersolat tarawih di mana, kan? Ini kita dah hujung dah. Kita akan bertemu lagi lah nanti pada Ramadan tahun hadapan. Kita ada banyak pilihan. Tetapi ada beberapa yang mana Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita sebagai amanah dan sebagai taklif, bukan sebagai pilihan. Setiap manusia ni Allah bagi dia jadi anak. Maknanya kita jadi anak. Kan? Itu bukan pilihan kita. Kan? Kita tak tahu kita akan menjadi anak kepada siapa, Ustaz. Kan? Kalau katalah kita ada pilihan, seronoklah. Semua pakat nak pilih. Jadi, orang kata apa, bapaknya siapa, orang paling kaya di dunia ke, ulama paling hebat di dunia ke. Dan yang keduanya ialah, kita tidak ada pilihan, hak ni Allah bagi kita jadi bapak. Kan? Bapak tu dia tak tahu siapa yang akan jadi anak dia. Bila katalah kita berkahwin. Kan? Dan anak tu pula dia tak tahu masa dia dilahirkan ke dunia siapa yang jadi bapa dia. Jadi ini adalah nikmat yang terbesar bagi kehidupan manusia. Sebab tu kita kata, saya nak kaitkan sikitlah dengan anak sebelum kita pergi ke bapa. Orang yang berkahwin, yang berkeluarga, dia ada semua benda. Tapi kalau katalah tak ada anak, orang kata hidup tak sempurna. Naik kereta besar, Ustaz. Kan? Naik kereta besar, MPV. Tiba-tiba ada suami dengan isteri. Jadi orang kata kufur nikmat. Naik kereta besar tapi tak ada siapa kat belakang, kat passenger tak ada. Kan? Jadi nak kepada anak. Begitulah juga anak ni dia akan rasa hidup dia sempurna bila kata dia pergi sekolah, bila kata dia membesar. Bersama dengan dia tu bapa dan juga ibu dia. Maknanya dia akan rasa hidup dia tu seronok. Sebab tu kadang-kadang anak-anak ni bila pergi sekolah, bagi anak yang tak ada bapa lah, kan? Ataupun tak ada mak, dia rasa hidup dia tak sempurna sebab dia tengok kawan-kawan dia. Semua mak main hantar, ayah main hantar, kan? Tapi tiba-tiba metan dia tak ada siapa, dia akan rasa. Jadi sebab itu, ayah ini adalah seumpama air dalam kehidupan. Kan? Maknanya kita boleh dapat semua benda, tapi ayah kita tak boleh cari. Jadi sebab tu bila kata Allah ambil ayah, Ustaz, kan kita tengok video Ustaz Hanafiah tadi, Ustaz sebab juga. Kan? Anak kalau Tuhan ambil, kita boleh tambah anak. Ataupun katalah kita ada 6 orang anak, saya ada 6 orang anak. Maknanya bukanlah kita tak mau Tuhan ambil anak kita, tapi masih ada lagi. Tapi kalau katalah ayah tak ada, ibarat seperti dalam ayat itu Allah kata, dia ambil air. Bila kata dia ambil air itu, yang menjadi wa ja'alna minal ma' kulli syai'in hayyin. Allah kata dalam ayat yang lain, sesuatu itu perlu kepada air untuk hidup. Jadi kalau katalah tak ada air, manusia tak boleh hidup. Macam itulah juga anak ni bila katalah tak ada ayah, dia boleh hidup, Ustaz. Dia boleh hidup, sidang pendengar sekalian. Tapi separuh daripada hidupnya itu orang kata apa? Tidak sempurna. Ini kerana sebab apa? Kerana sebelum kita pergi kepada soalan-soalan lain, maknanya kita katakan pembelajaran yang paling besar diperolehi oleh anak tu dia mesti dapat daripada ibu dan ayah. Ibu dia ada pendidikan dia kepada anak-anak untuk mengajar orang kata hal-hal yang sekarang, yang current punya ni. Kan? Maknanya nak makan apa,
nak pakai baju apa, benda-benda hak spesifik ustaz kan, hak duduk kemas pakaian kita ni, orang kata apa, mak kita lah nak pergi sekolah pagi-pagi. Saya dulu masa arwah mak tak ada kan, bila kata arwah mak, tapi arwah mak tak ada tu kita dah besar, kita dah dewasa, dah orang kata apa, dah berkeluarga. Cuma kita duk bayang masa kecil tu kita nak pergi ke sekolah, mak kita akan betulkan butang baju kita kan. Lepas tu dia akan sebelum tu sereka, masa zaman tidak ada elektrik ustaz, pakai hak sereka iron yang guna bara tu kan, arang tu. Sereka nak pastikan anak itu pergi ke sekolah elok kan. Manakala bapa ni pula dia melihat memberikan pendidikan kepada anak-anak untuk long term punya, untuk jangka masa panjang. Bila kata anak nak bersekolah di mana kan, okey, nak bayar yuran, kemudian nanti ni bila kata habis peperiksaan UPSR di mana untuk sekolah menengah, nak masuk SBP ke sekolah jauh, sekolah dekat kan, kemudian nak masuk universiti, kos apa, nak ambil program apa. Jadi ayah ni dia fikir untuk hal-hal sampai ke tahap okey, dengan siapa nanti ni kita nak berbisan, anak ni nak kahwin dengan orang mana. Jadi biasanya ayahnya dia fast forward dia cepat sikit. Ustaz dia nampak orang kata apa, benda-benda hak jauh Ustaz Amir Rahman. Nak kahwin nanti ni dengan orang mana, kita kata. Jadi ayah dia nampak hal tu. Manakala ibu ni dia nampak hal-hal kalau kenduri kahwin nak kena sedia apa. Yang detail-detail. Jadi sebab tu saya katakan bahawa seorang anak ni sama ada lelaki ataupun perempuan, dia akan dapat data-data pendidikan dalam dunia lelaki daripada ayah. Kalau dia perempuan, dia tahu macam mana untuk berhadapan dengan lelaki yang berada di luar sana apabila ayah dia memberikan proses kependidikan. Macam mana orang lelaki gini. Begitu juga anak perempuan, kalau katalah dia dapat didikan daripada ayah, maka dia tahu macam mana untuk bersosial. Macam mana untuk menjadi manusia. Macam mana kamu harus beraksi di dunia luar untuk menjadi pemimpin. Jadi sebab itu, ya kita kata apabila tidak ada ayah, saya katakan bahawa separuh daripada kehidupan anak itu dia akan terencak, dia akan terganggu walaupun dia boleh membesar. Begitulah juga kalau katalah, bukan kata tidak ada ayah, tidak ada ibu pun sama. Tetapi tidak ada ayah ini lebih besar impak dia kepada kehidupan anak. Maksud tiada ayah di sini ialah ayah tu telah meninggal dunia. Sebab hari ini banyak juga kes Ustaz. Ayahnya ada. Ayahnya ada tapi tiada. Jadi lagi hak ni kita kena bincang dalam forum lain. Forum lain lah, masya-Allah. Okey. Jadi gitu. Baik, terima kasih. Ya. Jadi terima kasih sebab diucapkan pada Dr. Muhammad Hafiz berkongsi tadi tentang ayat 30 iaitu berkaitan dengan air. Allah bagikan satu perkara yang nampak kecil Ustaz bagi setengah orang nampak kecil, tetapi rupa-rupanya kalau ditariklah air tersebut maka habislah memang hancurlah kehidupan. Maka dalam sebuah keluarga, ayah ini seperti air yang sebenarnya amat penting. Dan mungkin saya bila Ustaz cakap begini, doktor cakap begini, saya terfikir tentang konsep yatim di dalam Al-Quran. Kalau boleh doktor jelaskan sikit. Pasal bila cakap tentang mak tak ada ni, tak ada pula dia dikategorikan sebagai orang yang perlu dibantulah kan spesifiknya. Kalau yatim tu mesti ayah meninggal. Kan ayah tak adalah tu. Jadi apa sebenarnya hikmah ataupun dia punya pembelajaran daripada dalam banyak ayat mesti yatim, orang miskin ini perlu diperjuangkan, dan yatim ini ada kaitan dengan ayah agar bagi ayah-ayah yang masih lagi tidak meninggalkan anak kan, tahu bahawa sebenarnya yatim itu sampai diperjuangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustaz. Takrif yatim ni ataupun definisi yatim yang dibincangkan dan dijelaskan oleh ulama ialah orang yang kematian ayah. Kan? Cumanya kematian ibu ni dia tak panggil yatim. Kan? Jika tidak salah saya, dia ada istilah dia panggil al-aji. Al-aji. Kan? Kalau kita dalam takrifan Dewan Bahasa, kan, dalam kamus Dewan Bahasa dia sebut yatim tu yang kematian ibu ataupun ayah ataupun kedua-dua sekali dia sebut yatim piatu. Yatim piatu kalau dua-dua. Tapi kalau yatim piatu pun ada juga istilah dalam bahasa Arab dia sebut al-latim. Al-latim. Alif
ta ya mim, al-latim, bukan al-yatim, al-latim. Jadi kalau al-latim ni maknanya mak dan ayah dan mak tu dua-dua tak ada. Jadi yang dibincangkan dari segi hukum al-yatim di sini maknanya ialah orang yang kematian ayah. Baik. Dari segi hukumnya, anak yatim ini adalah satu, bukan liability sebenarnya dalam masyarakat, tapi dia adalah merupakan satu kurniaan, satu kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dalam masyarakat supaya orang boleh buat pahala. Buat pahala. Kerana tu kita tengok sebenarnya baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri merupakan anak yatim. Ya. Kan? Kalau katalah kita pergi ke lebih jauh, kita tengok banyak sebenarnya imam-imam, tokoh-tokoh ulama yang hebat. Seperti Imam Asy-Syafi'i, imam mazhab kita. Ya. Dia merupakan anak yatim yang bapa dia meninggal pada usia 2 tahun kalau tak salah saya. Imam Ahmad bin Hanbal Ustaz, kan, seorang ulama hebat, ya, faqih dan juga muhaddis, juga seorang anak yatim. Kemudian Imam Al-Bukhari sendiri adalah merupakan anak yatim. Kemudian Imam Ibn Hajar Al-Asqalani juga merupakan anak yatim. Banyak sebenarnya. Tetapi anak yatim ini tidak menjadi lost generation. Tidak menjadi, kita kata, anak-anak yang tercicir, kerana di dalam sistem syariat Islam itu ada orang yang menjaga dia, kafilul yatim. Jadi tak jadi masalah, tak jadi isu kematian ni dia berlaku. Kullu nafsin za'iqatul maut. Dia akan mati. Kita pun akan mati sebelum kita jadi bapa. Kalau kita jadi bapa pun kita akan mati. Cumanya bila kata kematian berlaku, apa maslahah kebajikan anak-anak itu untuk terus hidup supaya tidak tercicir dan terabai? Penjagaan itu dipindahkan kepada asabah, kepada keluarga bapa tu. Kita ni biasa kalau mati itu ibu yang akan tanggung. Sebab tu susah. Kan jelas tu kalau kena ibu tu tidak bekerja, tidak ada pendapatan. Kalau ada pendapatan pun tak boleh nak tampung. Jadi ini yang jadi liability. Sedangkan di dalam syariat kita, dia bukan liability tapi dia adalah pemindahan. Tanggungjawab itu pergi kepada datuk dia, bapa saudara dia. Maknanya sistem itu ada. Bapa saudara di peringkat ayahnya tadi. Ya. Sebab itu Imam Asy-Syafi'i walaupun dia anak yatim tapi ibu dia bawa semasa dia berusia 2 tahun daripada Gaza, Palestin pergi ke Mekah untuk ditinggalkan bersama dengan asabah kaum kerabat dia. Dan akhirnya dia boleh menjadi seorang yang hebat. Kita kata jadi seorang ulama mujtahid tersuruh dan semua orang kenal sampai ke hari ini. Jadi dari segi hak untuk menjaga anak yatim, kalau kita tengok di dalam Al-Quran, ya Ustaz, Ustaz Fazrul, Ustaz Amir Rahman dan sidang pendengar sekalian, kita akan perhatikan bahawa penjagaan kebajikan termasuk harta anak-anak yatim ini sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Dalam Al-Quran, ya, satu ayat saya tak ingat nombor Ustaz, tapi Bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama yaquluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Tuhan sebut anak yatim ni kecil, kan, belum, katalah yang belum baligh ataupun kalau dah baligh pun belum mencapai usia kematangan dan ada aset, ada harta yang ditinggalkan. Mana kita nak tahu kok bapak dia ambil takaful ke apa ke, ada 200,000. Jadi Allah pesan ni tak sama macam Allah pesan kita jaga anak kita, Ustaz. Tapi untuk anak yatim ni Allah pesan kepada orang yang hidup supaya hati-hati dalam menguruskan harta anak yatim. Kalau siapa yang ambil harta anak yatim tak tahu kita nak guna macam mana, ambil dengan cara yang zalim, ibarat seperti kita makan api tu. Dia punya kinayah dia, Ustaz. Banyaklah lagi. Cumanya saya ambil tu sebab apa? Sebab banyak isu berlaku sekarang ni, isu penyalahgunaan harta anak-anak yatim tu. Jadi kita kena berhati-hati lah, Ustaz. Baik. Terima kasih diucapkan pada Dr. Muhammad Hafiz, ya. Bila bercerita tentang anak yatim ini, Ustaz, ya, Doktor, kita nampak bahawa Allah amat memperjuangkan sangat, ya, hak anak yatim. Jadi anak yatim tu adalah anak bagi ayah yang sudah meninggal, ya. Jadi kalau katakan sampai tahap begitu Allah jaga, itu maksudnya ayah seketika masih hidup ini kena jaga betul-betul hak untuk si anak dan kena buat persediaan apa
kalau katakan andai ataupun jika ayah tiada selepas ini, kita berehat sebentar. Selepas ini kita akan menyambung melihat apakah senarai semak jika kita sebagai ayah akan pergi, ya, kerana jika kita pergi Allah dah perjuangkan, tetapi sebelum pergi itu kita kena buat apa bersama. Kita berehat sebentar. Majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Kembali kita dalam majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Pada hari ini kita pada episod akhir majlis ayah pada Ramadan ini, pada ayat yang ke-30 kita sudah pun melihat kepada bagaimana Allah mengingatkan tentang air jika ia diserap ataupun hilang, maka siapakah lagi yang dapat mendatangkannya. Sudah tentunya ini sebagai peringatan kepada kita semua bahawa ada nikmat-nikmat dalam dunia ini yang ada pilihan, tetapi ada nikmat yang tidak ada pilihan, termasuklah seorang ayah yang hadir. Dan apabila ayah itu ingin pergi, ya, pergi, kita sudah pun maklum seperti mana perbincangan kita, iaitu Allah memperjuangkan yatim, anak-anak yatim yang kematian bapanya. Tetapi apakah persediaan yang perlu ayah-ayah laksanakan sebelum pergi bertemu Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak kira masa, mungkin pada waktu muda, mungkin pada waktu tua, mungkin sakit ataupun tidak sakit. Jadi kita ingin melihat kepada satu lagi ayat di dalam surah Al-Baqarah ayat 132, 133 untuk kita melihat bagaimana amalan para nabi sebagai ayah yang ingin juga kita ambil pedoman pada Ramadan kali ini. Kita sama-sama Ustaz Amir Rahman. A'udzubillahi minasyaitanir ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون
Surah Al-Azim, dua ayat daripada surah Al-Baqarah. Dan Ibrahim, Nabi Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yaqub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Adakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yaqub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, iaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, iaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Inilah dua ayat, di hujungnya itu wa antum muslimun, dan pada satu lagi ayat wa nahnu lahu muslimun. Ada keselarian di situ Ustaz, ya, yang mungkin doktor boleh jelaskan dalam ayat ini, ya. Kalau ayah nak buat persediaan, biasanya orang cakap wasiat ni wasiat kereta nak bagi siapa kan, itu yang faham wasiat. Tetapi apa sebenarnya maksud wasiat, apatah lagi kalau kita merujuk pada dua ayat ini? Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak menerangkan sedikit maksud ataupun takrifan wasiat yang betul ni. Sebab kita bila kata kita sebut wasiat tu, kita faham seperti yang Ustaz Fazrul sebut tadi, kita berpesan. Wasiat ni kalau katalah dalam terminologi yang digunakan oleh ulama ni merujuk kepada sedekah yang diberikan, yang ditetapkan oleh seseorang itu selepas dia mati. Maknanya sedekah yang dia nak bagi selepas mati, tunggu aku mati, saya nak bagi 1,000 ke Masjid Sultan Abdul Aziz Shah Alam ni. Jadi lepas mati, itu yang dinamakan sebagai wasiat. Kan? Tapi yang biasa kita guna wasiat ataupun isyak. Nah, isyak ni kita berpesan kepada anak kita, maknanya lepas kita mati nanti ni apa yang akan berlaku gini. Jadi itu yang saya cuba nak betulkan. Kadang-kadang bukanlah kata salah faham, tapi kita salah guna. Kan? Tapi kerana benda tu dah makruf, okey, tak ada masalah, kita kekalkanlah. Pasal biasanya dalam bahasa Melayu, biasanya kalau wasiat tu yang bahagian derma kat masjid tadi lah. Derma kan? selepas mati. Itu belum lagi ada yang terkeliru Ustaz ya. Wasiat tu ialah untuk anak dia. Ya. Boleh tak Ustaz betulkan sikit ataupun memang betul? Ya. Jadi munasabah daripada bacaan ayat yang daripada Ustaz Amir Rahman tadi itu maknanya dari segi pesanan, nasihat, dengan amanat. Jadi kita kata begitu. Baik. Jadi memang menjadi tanggungjawab bapa ataupun al-walid ni, bapa ni kepada anak dia. Kalau katalah kita refer kepada ayat dalam surah At-Tahrim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bukan qari Ustaz, tapi ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi dalam ayat ini adalah tanggungjawab seorang bapa. Bapa ini adalah merupakan taklif. Anak adalah merupakan amanah. Jadi bila kata kita jadi bapa, maka ia adalah satu taklif syarak kepada kita untuk menjaga apa yang perlu kita berikan kepada anak-anak. Allah perintah supaya kita jaga kita, keluarga kita, anak-anak kita, semuanya daripada an-nar, maknanya daripada neraka. Jadi di sini dinyatakan lagi di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan tanggungjawab seorang bapa untuk dia berikan kepada anak dia sebelum dia pergi. Kalau dia tak pergi dan dia tak tahu bila nak pergi, dia masih hidup pun, benda itulah juga yang dia kena buat. Maknanya dalam sebuah hadis, seingat saya yang ditakhrijkan oleh Imam Al-Baihaqi, meriwayatkan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul waladi ala walidihi, hak anak, maknanya hak anak tu apa yang perlu anak dapat daripada bapa dia. Jadi hak anak menjadi tanggungjawab bapa. Jadi ada 3 benda. Kan? Salasah. Yang pertamanya ialah ayyu'allimahul Quran. Kena mengajar Al-Quran. Jadi bila kata sebut Al-Quran ni maknanya memberikan pendidikan agama yang di dalam tu pendidikan fardu ain, akidah, syariah, akhlak. Maknanya bapa tu sendiri yang kena ajar, dia adalah merupakan guru pertama dan guru hidup sebenarnya pada Al-Quran.
Yang anak pergi ke sekolah ni, kita kata dia cuma dapat dalam kajian disebut bahawa pendidikan hak verbal, hak cikgu duk ajak kat sekolah ni cuma dapat 35%. Okey. Selebihnya itu 65% lagi itu dia dapat dari di rumah. Di rumah tu siapa? Bapa, anak, ibu. Anak ni kadang-kadang walaupun mak tu garang, bapa tak cakap banyak, tapi takut bapa berdehem ni kita dah lari dah. Tapi kalau mak ni dia barah macam-macam apa semua tu masih lagi boleh orang kata apa bersabar, boleh argue lagi kita kata. Jadi bapa tu adalah merupakan contoh kepada pendidikan Al-Quran. Kan? Dari segi bercakap ke ataupun dari segi pengamalan? Dari segi pengamalan. Maknanya anak belajar Al-Quran, tapi yang menyuruh di rumah membaca Al-Quran tu bapa. Jadi itu maksud yang pertamanya, an yu'allimahul Quran, ajak Al-Quran. Kan? Yang keduanya ialah as-sibahah. Maknanya berenang. Hak ni kita kata kemahiran-kemahiran teknikal, ataupun boleh kita katakan bahawa anak ni kita kena sediakan daripada kecil tu kemahiran untuk hidup. Kan? Kalau kita tengok Madinah dengan laut ni sebenarnya jauh. Betul. Tapi Nabi memberikan kita kata kemahiran-kemahiran skill yang mana tidak ada pada semua orang. Kan? Patutnya dalam hadis lain pun ada ar-rimayah, memanah apa semua tu. Tapi dalam hadis ni ajar berenang. Kan? Jadi Nabi mengimbangi hak yang pertama ialah mendidik anak ke arah untuk persiapan akhirat. Yang keduanya ialah untuk persiapan duniawi. Dan yang ketiga, alla yarzuqahu illa min halalin aw kama qala. Hak ni hak semasa dia hidup sampailah lepas dia mati, dia menyediakan, kita kata memberikan nafkah, rezeki kepada anak tu supaya membesar hidup daripada sumber yang halal. Sebab tu Ustaz, ibu bapa saya, sebab kita bapa ya Ustaz Fadrul, dan juga saya nak memberikan sedikit peringatan pada saya dan juga bapa-bapa di luar sana lah. Kan? Jika tiga ini bersama dengan hak-hak yang lain yang saya tidak nyatakan, sekiranya kita mengabaikan hak ini, sebenarnya kita telah menderhaki anak itu. Kita jangan ingat anak tu boleh derhaka kepada bapa, tetapi sebenarnya bapa tu pun boleh jadi derhaka kepada anak. Berlaku kes pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Pada waktu itu datang seorang lelaki berjumpa dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia nak mengadu kepada Sayyidina Umar. Dia kata, anak aku ni lawan cakap aku, ataupun anak aku ni derhaka pada aku. Jadi Sayyidina Umar kata tak apa. Tapi mak dia tak cakap Kedah Ustaz. Maknanya dia cakap dalam bahasa Arab. Yalah. Tapi saya terjemahlah. Maknanya dipanggil, dijemput anak itu datang untuk dibicarakan. Kan? Jadi si bapa pun bercerita anaknya begini. Jadi anak tu ditanya oleh Sayyidina Umar, betul tak dakwaan bapa kamu yang kamu ni derhaka kepada dia? Cuma dia kata, Amirul Mukminin, sebelum saya jawab, boleh saya nak tanya satu soalan? Sayyidina Umar kata silakan. Apa dia soalan tu? Dia kata, alaysa lil waladi ala walidihi huququn? Anak ni ada tak hak dia terhadap bapa dia? Maknanya bapa ada tak tanggungjawab yang perlu ditunaikan pada anak? Sayyidina Umar kata, bala. Of course, ada. Boleh tak Amirul Mukminin sebut apa? Bukanlah dia ni, dia cuma dia tanya, okey, boleh khalifah senaraikan banyak tapi hak core dia. Okey, Amirul Mukminin, jadi Khalifah Umar kata ada 3. Yang pertamanya ialah kena cari untuk anak ni ibu yang baik yang mengasuh dia. Maknanya kena cari, kita ni kena cari pasangan isteri yang solehah Ustaz. Sebab nak jadi ibu kepada anak kita. Yang keduanya, kena memberikan nama yang baik kepada anak tu. Dan yang ketiganya ialah mengajar Al-Quran. Fine. Baik. Jadi anak tu kata pada Sayyidina Umar, Khalifah tahu tak? Ketiga benda yang Khalifah sebut tadi itu Tak ada. Tak ada. Bapa saya tak buat. Mak saya ni, siapa dia? Mak saya ni jadi kuli ataupun hamba bagi seorang perempuan Majusi. Dia tidak mendidik saya, dia tidak educate saya. Balik di rumah, ya sebab jadi hamba bekerja apa semua. Balik di rumah, dia pun sama penat. Kita kata tak ada siapa cakna saya.
Bapa saya bubuh nama saya ni Ju'la. Ju'la ni seperti kita kata nama serangga. Katalah lipah kabui, orang Kedah kata. Bubuh nama anak lipah. Contoh. Yang ketiganya, satu huruf daripada Al-Quran, termasuk ayat yang Ustaz baca tadi, ya Allah, sangat-sangat sedap, sangat indah. Tak pernah pun dia ajar aku walaupun satu huruf. Maka Saidina Umar kata, ya kalau begitu, kamu menderhakai anak kamu lebih awal daripada anak kamu dahaka kepada kamu. Maknanya, anak kita jadi dahaka kepada kita. Sebab apa? Sebab kita tidak melaksanakan tanggungjawab kita dan kita menderhakai anak kita terlebih dahulu. Itu adalah hasil daripada perbuatan kita, Ustaz. InsyaAllah. Terima kasih diucapkan pada Fadil Ustaz Dr. Muhammad Hafiz Mahyudin berkongsi bagaimana sebenarnya persediaan ayah, ya, jika ayah-ayah yang menonton bersama pada hari ini ataupun ibu-ibu yang menemankan ayah tahu bahawa sebelum kita pergi, sebelum saya pergi, ada senarai semak dah siap, Ustaz, ya. Panduannya iaitu kalau dalam hadis sebentar tadi, ajar Quran, berenang ataupun perkara teknikal untuk kehidupan duniawinya, dan juga nafkah halal. Nafkah halal ni besar dia punya tajuknya, Ustaz, ya. Pasal apa? Pasal kalau ianya tidak ayahnya pergi kerja ambil gaji 8 jam, kan, tapi kalau kerjanya 5 jam sahaja, khawatir itu akan menatijahkan kesan kepada anak. Dan Saidina Umar tadi menambah lagi dengan ibu baik, nama baik, dan ajar Quran ni samalah, ya. Maksudnya dengan kehidupan yang berteraskan kepada agama, ini adalah persediaan yang amat penting, ya, untuk ayah. Kalau katakan seperti Nabi Ibrahim ataupun Nabi Yaqub sebentar tadi, bila dah di hujung sekalipun masih lagi bertanya kepada anak, kamu nanti nak sembah siapa, kamu ni nak beribadah pada siapa. Dan itu tanda si ayah ini bukan sekadar di hujung sahaja bercakap pasal agama, tapi dah biasa, Ustaz, ya. Dah biasa, bukannya kalau bab agama diserah pada ustaz kan. Kalau bab-bab yang beli ni, itu cakap pada abah sahaja. Khawatir nanti ujung-ujung pun kalau wasiat tadi, Isa tadi, itu adalah untuk agama, anak pun masih lagi cakap pasal duit lagi lah, pasal wasiat ayah daripada hidupnya pasal duit sahaja. Jadi kita doa pada Allah Subhanahu Taala agar Allah pimpin kita di hujung Ramadan ini pada ayah-ayah yang ada. Jika kita ini tiada, jika kita dipanggil oleh Allah pada bila-bila masa, kita sudah pun menyemak beberapa perkara sebentar tadi, agar di hujung kehidupan kita, jika kita bertanya seperti mana Nabi Yaqub, Nabi Ibrahim sebentar tadi, maka anak kita masih lagi memilih jalan agama sebagai jalan kehidupan. Dan inilah yang kita harapkan daripada Ramadan, bulan membina takwa ini. Moga-moga dengan perkongsian pada hari ini kita lebih lagi akan dekatkan diri kita kepada Al-Quran, ya. Tahu sikit-sedikit ini kita ajarkan pada anak. Moga-moga bila kita tiada nanti, anak ingat kita kerana Al-Quran, bukan sekadar ingat pada perkara-perkara yang tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala di hujung ini bersama dengan Al-Fadil Ustaz Dr. Hafiz, untuk kita mohon Allah izinkan kita diterima amal pada Ramadan ini, diterima menjadi ayah yang memimpin masuk syurga sekeluarga. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa siyamana wa iftarana wa zakatana wa infaqana wa sadaqatina wa salih a'malina wa tammim lana taqsirana bikhairin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari yang penuh dengan keberkatan ini, di bulan Ramadan ini, kami mohon kepadamu ya Allah agar menjadikan kami anak-anak yang soleh, anak-anak yang taat kepada perintah kedua ibu bapanya, dan juga mentaati perintahmu ya Allah. Kami juga memohon kepadamu ya Allah agar menjadikan kami bapa-bapa, ayah-ayah bersama dengan isteri kami menjadi ibu-ibu, emak-emak yang soleh, yang solehat kepadamu ya Allah, yang dapat melaksanakan segala tanggungjawab kami sebagai ayah
sebagai ibu terhadap anak-anak kami di zaman yang penuh dengan cabaran ini, ya Allah. Semoga Engkau memberikan dorongan taufik dan hidayah kepada kami, kepada anak-anak kami dan seterusnya anak cucu cicit keturunan kami, agar semuanya menjadi hamba-Mu yang bertakwa kepadamu, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Fadil Ustaz Dr. Muhammad Hafiz Mahyudin berkongsi pada hari ini permata daripada Al-Quran, daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita amalkan agar ayah membuat persediaan jika ini adalah hari terakhir Ramadan. Kita doakan kita ada peluang lagi bertemu Ramadan, dan jika tidak, jika kita dipanggil pada bila-bila masa, senarai semak yang telah kita belajar sebentar tadi sudah pun kita penuhi. Itulah perjuangan hidup kita, dan ini yang kita ingin kempenkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Tuan-tuan boleh menyumbang dan juga menyumbang idea, menghubungi kami untuk kita luaskan lagi capaian agar maklumat yang kita dapat daripada siri Majlis Ayah ini tidak terhenti pada bulan Ramadan ini sahaja, malah kita ingin ianya menjadi satu panduan sebagai satu sokongan kepada ayah-ayah yang mungkin dulu kursus 2 hari sahaja, ya, tak sempat untuk belajar lagi macam mana menjadi ayah yang akan pergi bila-bila masa. Tetapi harapnya pada hari ini kita dapat panduan daripada cahaya Alkitab ataupun daripada Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Amir Rahman juga, ya, bersama, dan insya-Allah kita bertemu lagi pada siri akan datang. Kalau tuan-tuan ada respon, ada maklum balas tentang Majlis Ayah selama sebulan ini, boleh tinggalkan di ruang komen ataupun nombor hotline sebentar tadi, hubungi kami. Insya-Allah harapnya ini adalah satu daripada usaha bersama kita mendekatkan diri kita kepada Al-Quran untuk kita baca, faham dan amalkannya dalam hidup kita menuju ke syurga. Kita insya-Allah mengakhirkan majlis kita, Majlis Ayah bagi tahun ini. Majlis Ayah, ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya.